Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran Bersanad Riwayat Hafaz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah memberikan kita kelapangan dan kesihatan untuk bertemu kali ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian Al-Quran kita. Insya-Allah untuk hari ini kita akan bawakan sambungan pelajaran daripada semalam, iaitu bacaan dari surah Ali Imran ayat yang ke-10 sehingga 15. Jadi mungkin yang baru pertama kali bersama dengan kita, alhamdulillah kita telah tamat bacaan surah Al-Baqarah. Sekarang kita telah masuk ke dalam surah Ali Imran pada juzuk yang ketiga. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 51. Yang mana tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah ayat-ayatnya kita akan bawa ke layar sebentar saja lagi, insyaAllah. Dan juga saya nak ingin menjawab salam bagi semua sahabat-sahabat yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ucapan terima kasih kepada teman-teman yang selalu bersama dengan kita, yang memberikan sokongan dan dokongan kepada kita, dan sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, ramai yang bersama dengan kita hari ini. Kalau saya nak sebut seorang-seorang itu mungkin tak sempat lah ya. Antara yang saya boleh sebut di sini
yang first join kita, Mardiah Mardi. Kita ada Nur Melati, Umi Kalsum, Hikmah, Ain Hamzah, Hajah Kam, Nur Ain, Munaliza. Ini saya nak sebut pempayah ni. Tati Suwito, mungkin daripada Indonesia mungkin. Adiyah Mukhtar, Rasimah dan ramai lagi bersama dengan kita. Terima kasih saya ucapkan, insya-Allah. Diharap sahabat-sahabat terus diberikan istiqamah untuk sama-sama kita khatam Al-Quran bersama-sama, insya-Allah. Doakan Allah memberikan kita umur yang panjang, diberikan kesihatan untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, sebelum kita mulakan, seperti biasa, pengerasnya, jangan lupa insya-Allah kita panjang-panjangkan kepada mereka yang kita sayang. Kita nak suami kita, isteri kita, anak-anak kita, teman-teman kita pun pandai baca Al-Quran macam kita. Jadi oleh itu share dengan mereka, tag mereka. Yang mana yang belum share lagi, insya-Allah ada button sebelah kiri di bawah itu, boleh tekan button share, kita kongsikan. Dan jangan lupa untuk memberikan saya terus bersemangat. Boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, untuk saya mulakan sebentar saja lagi. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau teman-teman dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Baik, walaupun kita tahu hari ini hari cuti umum di Malaysia, jadi ala kulli hal, ya, diharap teman-teman yang bersama dengan ahli keluarga di rumah dalam keadaan sehat sejahtera, dan juga teman-teman daripada negara-negara lain juga. Mungkin ada teman kita daripada Singapura, Brunei dan juga Indonesia, insya-Allah juga diberikan kesihatan dan orang kata apa, rahmat dan lindungan Allah kepada seluruh isi keluarga. Baik, kalau share pun sudah, thumbs up pun sudah beri, heart pun sudah beri, insya-Allah kita akan mulakan sekarang pengajian bacaan daripada ayat surah Ali Imran ayat 10 sehingga 15. Sebelum itu, mari sama-sama kita lihat, pastikan seperti mana saya selalu ingatkan, bacaan isti'azah mestilah dibaca di awal setiap kali kita memulakan bacaan ayatul Quran. Kalau bukan pada awal surah, memadai dengan isti'azah tanpa basmalah. Tetapi kalau kita nak bacakan juga tidaklah berdosa. Tapi dari segi adabnya memadai kita membacakan bacaan isti'azah. Jangan terus mula baca ayat tanpa membaca isti'azah ini. Lafaznya bagaimana? Seperti yang tertera di bawah itu. Pastikan hamzah dan ainnya itu jelas kedengaran. A'u, bukan a'u, bukan a'u. A'u, dengar hamzah dengan ain ni hampir sama. Kenapa hampir sama? Mungkin teman-teman ada yang tak tahu. Saya nak bagi tahu di sini. Kerana makhraj huruf ain dan hamzah, dia dekat-dekat. Hamzah di bawah ini, ain di atas sedikit. Jadi makhrajnya itu dekat-dekat. A dengan A. Sebab itu dia dengar hampir sama. Tapi kena ada beza. Jangan bagi sama. Kalau sama jadi salah lah, ya. A'udhu, dhu, dha, zi, dhu. Zal, makhrajnya mestilah hujung lidah itu keluar. Dha, zi, dhu, az, iz, uz. Ya. A'udhu billah. Lafzu jalalah dibaca nipis kerana datang sebelumnya baris kasrah. Dan lafzu jalalah ini dibacakan dengan dua harakat. Hi minasyaitonir rajim. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditutupkan rapat mulut sebentar. Jangan cepat sangat buka jim, jim, tak mau jim. Baru berhenti. Sekurang-kurangnya dua harakat. Baik, kita terus lihat ayat dari surah Ali Imran ayat yang ke-10. Baik. Kita bermula dengan pastikan di sini didengung dua harakat. Ramai orang silap di mana? Dia tak cukup panjang. Dia baca innalladzina kafaru, innalladzina kafaru. Berapa ramai di kalangan kita yang baca macam tu sebelum ini. Jadi kalau sebelum ni kita baca innalladzina kafaru, lepas ni jangan buat dah. Jangan ulangi lagi kesilapan tersebut. Dia kena dengung di sini dua harakat. Innalladzi, baru masuk nalladzi. Innalladzi, zi di hujung lidah, nakafaru la. Di sini hukum ikhfa. Ikhfa, apa maksud ikhfa? Mungkin sepanjang saya berikan perkongsian ini, ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting. Saya ucapkan jutaan terima kasih, ya. Bukan sahaja untuk membantu teman-teman kita yang lain, juga untuk menguatkan ingatan kita kepada ilmu yang kita cuba dapatkan tersebut. Baik, lihat di situ.
Lan, asalnya lan. Lam bari atas bertemu nun bunyi lan. Tapi bila datang ta jadi ikhfa. Ikhfa bermaksud kita menyembunyikan bunyi nun mati di belakang ta dengan kadar 2 harakat. La, 2 harakat. Tuni'an. Di sini hukum izhar. Baik, di sini nun mati tak ada tanda mati. Di sini nun mati ada tanda mati. Apa maksudnya? Maksudnya dua-dua nun mati ini merupakan hukum yang berbeza. Di sini izhar halqi. Izhar halqi iaitu nun mati atau tanwin, yakni baris 2 di atas, 2 di bawah atau 2 di depan bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf. Apa 6 huruf tersebut? Huruf yang lahir daripada halqum ini. Sebab itu dipanggil izhar halqi. Jelas, izhar berarti jelas. Halqi itu daripada diambil dari sempurna halqum ini. Jadi di bawah ini huruf ha dan hamzah, ain dan ha, khain dan kha. Jadi di atas ini. Jadi oleh itu di sini jangan didengungkan dan jangan dipanjangkan. Sempurnakan bunyi an. Terus masuk hum. Hum bukan hum. Bukan H-O-M tetapi H-U-M. Hum. Dan di sini hukum izhar syafawi. Kalau di sini izhar halqi, di ini izhar syafawi. Kenapa diberi nama izhar syafawi? Izhar itu jelaskan ataupun nyatakan syafawi. Syafa daripada bibir. Jadi jelaskan saja. Hum. Kemudian di sini juga izhar syafawi. Am. Walahum. Hum. Izhar syafawi lagi. Jadi pada di tempat ini, ayat ini, banyak izhar syafawi. Wala. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Au. Au. Muncungkan mulut. Laduhum. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Mim ni ada tanda mati. Mim ni ada tanda mati. Mim ni juga ada tanda mati. Tetapi mim ni tak ada tanda mati. Ini juga mim mati. Tetapi tidak diberikan tanda mati kerana di dalam Al-Quran Rasam Usmani, mim mati yang bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislain saghir, tidak dituliskan tanda mati. Cara bacaannya macam mana? Dimasukkan beserta dengung 2 harakat. Jadi kita baca wala auladuhum hum. Didengungkan dulu 2 harakat. Kalau tak dengung, siapa yang tak dengung sebelum ni salah. Jadi kena dengung di situ, barulah masuk minallahi syai'a. An. Asalnya hamzah tanwin 2 di atas bunyi an. Tetapi bila kita pilih untuk waqaf, pilih untuk berhenti, dia jadi ma'iwat di situ a dengan 2 harakat. Tapi kalau teman-teman pilih untuk sambung, dia jadi idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Syai'an. Didengungkan 2 harakat. Masuk beserta dengung. Tapi kalau pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada wa'ula. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikahum. Ikahum. Waqudun. Di sini didengungkan 2 harakat. Siapa yang baca waqudun nar, waqudun nar, salah. Yang betulnya waqudun nar. Didengungkan 2 harakat dan juga ra di sini bertanda kasrah baris bawah. Bila kita waqaf dia jadi tanda sukun asli, sukun mendatang, mati mendatang. Jadi dimatikan ra tersebut, dibaca dengan wajah yang tebal. Kalau kita baca waqudun nar, salah. Yang betulnya waqudun nar. Nar. Jadi tebal. Last sekali lidah itu dia naik sentuh le langit sekejap. Kalau lidah tak sentuh le langit, itu jadi nipis. Nar. Nar. Tak betul. Dia kena nar. Baru betul. Cuba dengarkan. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Begitulah, insya-Allah diharapnya teman-teman dapat mempelajari sesuatu. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Kada dal baris atas bertemu hamzah yang ada tanda mati asli. Da. Bi'a. 2 harakat.
li fir ra di sini jadi nipis. Mana ra ni tebal, ra ni nipis. Jangan pula kita baca fir'au, tak betul, dia kena baca fir'auna wallazi zi dua harakat. Min di sini ikhfa di sini dibaca tebal, dua harakat. Kalau selalunya orang baca macam mana? Dia baca min qablihim. Salah. Yang betulnya min, lihat mulut saya. Min baru betul. Asalnya min, tetapi bila datang qaf kena baca ikhfa, tetapi ikhfa yang tebal, bukan ikhfa yang nipis. Min qablihim. Cuba dengarkan. Kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim. Baru betul. Baik, so far macam mana? Diharap teman-teman dapat mempelajari sesuatu. Kalau teman-teman merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan jangan lupa yang belum lagi menekan button share, saya mohon pada teman-teman, marilah sama-sama kita menyebarkan ilmu Allah ini. InsyaAllah sama-sama kita mendapat pahala berkongsi ilmu. Baik, so far macam mana? Kalau teman-teman dapat belajar sesuatu tak? Boleh tak saya dapatkan feedback dahulu sebelum kita meneruskan bacaan seterusnya? Kalau sahabat-sahabat merasakan huraian ini bermanfaat, mungkin saya dapatkan sedikit komen, ataupun mungkin ada cadangan untuk kita tambah baik. Kami sangat mengalu-alukan sahabat-sahabat memberikan maklum balas ya, untuk kita meningkatkan lagi penyampaian kita supaya ianya memberi kesan pembelajaran yang lebih maksimal. Baik, alhamdulillah. Niza Zainun kata alhamdulillah. Jadi diharapkan begitulah teman-teman yang juga yang lain. Kita teruskan bacaan ayatnya. Baik. Kazzabu za. Siapa bunyi kazzabu tak betul. Yang betulnya za di hujung lidah. Kazzabu bi'a. Dia ingatlah, selalu saya pesan huruf hijaiyah ini jangan nganga mulut luas. Kalau nganga mulut luas tu dia dengar kemelayuan. Contohnya kalau kita baca macam mana? Kazzabu bi ayatina. Itu bunyi Melayu. Yang betulnya bi'a. Lihat, biar saya tak nganga luas. Saya tak bi'a, itu bukan. Bi'a ya, bukan ya. Tina, bukan na. Begitu. Jadi diharap teman-teman cuba praktiskan dengan sebutan makhraj yang betul. Bi ayatina fa'akhadha. Za di hujung lidah. Fa'akhadhahumullah. Lafzul jalalah, perkataan Allah datang sebelumnya baris dhammah, dibaca tebal. Dibaca dengan tebal. Dua harakat. Walaupun kita lihat di sini fathah satu baris, jangan baca satu harakat, tapi kena baca dua. Fa'aqadhahumullahu bidhunubihim. Him, bukan him. Ramai orang baca bidhunubihim. Jangan buat dah. Kalau siapa baca him lepas ni, tukar kepada bidhunubihim. Him. Bukan him. Kerana apa? Kita balik kepada asas. Ha baris bawah bunyi hi. Bila bertemu mim, him, bukan him. Seakan-akan kita baca ha baris bawah bunyi he. Ya, salah. Baik, di sini kita ada waqaf qili. Qaf lam ya. Apa maksudnya? Afdal diwaqafkan. Kalau wasal pun tidak salah. Tapi kalau kita waqaf dari segi maknanya itu lebih baik. Kemudian kalau kita pilih untuk waqaf, kita terus ibtidak pada wallah. Dibaca tebal, wa baris atas. Lafzul jalalah dua harakat. Hu syadidul iqab. Dul bukan dul. Kalau kita baca syadidul salah. Yang betulnya syadidul iqab. Dan diberikan pantulan kerana ba merupakan huruf qalqalah. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis apa yang saya sampaikan ini, iaitu huruf 5 huruf ini, iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau tak ingat juga boleh ingat baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau 5 huruf tersebut ada tanda mati asli. Mati asli itu ada tanda sukun lah ya. Mana itu dipanggil qalqalah sughra. Tetapi kalau dalam hal begini dia panggil qalqalah kubra. Hidup itu huruf itu ada baris,
Tetapi kerana kita waqaf, dia diberikan tanda mati mendatang. Tetap kena ada pantulan. Iqab. Baru betul. Kalau kita baca iqab, iqab, tak ada pantulan. Itu salah. Cuba dengarkan. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Baik, kemudian kita terus kepada ayat ini. Qul, jadi lam bertemu lam. Sama jenis, sama sifat. Jadi lam pertama ini seakan-akan tiada pada bacaan. Qaf baris depan terus naik di atas lam yang bersabdu. Qul lilladzina kafaru. Qul, tekankan lam itu bersabdu. Lam yang kedua juga bersabdu. Lilladzina kafaru satu. Jangan ada pantulan. Ghain bukan huruf qalqalah. Jangan pula kita baca satu. Tak betul. Siapa baca pantulan pada huruf ghain, jangan buatlah silap selepas ini. Bacanya satu labuna watuh. Pedas ya. Syaruna ila jahannam. Di sini dia dengung. Ramai orang buat silap. Kenapa? Dia tak dengungkan dua harakat. Dia baca ila jahannam. Tak betul. Yang betulnya jahannam. Kalau pilih untuk waqaf, kalau untuk wasal ila jahannam wa bi'sal mihad. Juga dal huruf qalqalah seperti ba kena ada pantulan. Baik, cuba kita dengarkan. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Baik, alhamdulillah, diharapnya teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya tadi. Yang baru bersama dengan kita, saya ucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Semoga Allah SWT merahmati pertemuan kita pada kali ini. Dan juga sekali lagi, kita minta teman-teman yang baru bersama dengan kita, yang belum lagi menekan button share, marilah sama-sama kita menjadi mata rantai kepada usaha dakwah yang dimulakan oleh baginda Rasul SAW, menjadi penyempurna kepada risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul dan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi insya-Allah kalau hari ini kita dapat melakukan perkongsian yang bermanfaat, manusia lain dapat manfaat, insya-Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita hatta selepas kita meninggal dunia. Jadi insya-Allah yang belum lagi menekan button share, marilah sama-sama kita tekan button share untuk kita mendapat lebih keberkatan. Kita teruskan bacaan ayatnya. Baik. Qad. Ini yang saya bagi tahu qalqalah sughra, mati asli. Kalau tadi kita lihat, ini qalqalah kubra. Dal itu dia hidup, tetapi bila waqaf dia ada pantulan juga, dia kita panggil qalqalah kubra. Manakala dal ini dia ada mati asli, dia panggil qalqalah sughra. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin yang saya bagi tahu itu. Tetap ada pantulan. Qad kana lakum izhar syafawi. Bunyi saja kum, jangan lambat terus masuk dua harakat. Yatu. Di sini ikhfa. Asalnya tun. Ta tanwin di depan bunyi tun. Tetapi bila datang fa jadi ikhfa. Disembunyikan tanwinnya ataupun nun itu di belakang fa dengan kadar dua harakat. Yatu fi. Dua harakat. Fi'atainil taqata. Nil, bukan nil. Ramai orang baca fi'atainil. Bukan fi'atainil, tetapi fi'atainil taqata. Kemudian fi'atun tuqa. Di sini juga ikhfa. Dua harakat. Tuqatilu fi sabilillah. Di sini lafzul jalalah dibaca nipis. Berbeza dengan ini. Wallah. Di sini sabilillah. Jangan pula di sini kita baca tebal. Siapa yang baca
Sabilillah. Itu jadi tebal, salah. Yang betulnya sabilillah, 2 harakat. Hiwa ukhra kafiratui. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya kafiratun, tun, tetapi bila datang ya kena masuk beserta dengung. Idgham bi gunnah, kadar panjang 2 harakat. Kafiratui, 2 harakat. Yarawnahum. Di sini kena dengung. Mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir, dengung 2 harakat. Mis sa, macam huruf zal tadi juga. Dia hujung lidah mesti keluar. Mislaihim. Baik, di sini izhar syafawi, bunyi saja him, terus masuk ra'yal ain dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan. Fi'atun tuqatilu. Oh, maaf. Kita ambil daripada qad ka. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum. Baik, kalau saya waqaf di situ, saya ambil daripada wa ukhra. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Baru kita waqaf. Kemudian terus ibtidak pada wallah, dibaca tebal. Hu yu'ay, tekankan. Yu'ayyidu binas sad, bukan binas. Siapa yang baca binas seakan-akan nun baris atas bertemu sa, bertemu sin ya. Sekarang ini bertemu sad. Binasrihi, ri menjadi nipis. Mai, didengungkan 2 harakat. Yasha, disempurnakan hamzahnya, diberikan tanda mati mendatang. Cuba dengarkan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Alhamdulillah. Sekejap lagi insya-Allah kita akan baca sama-sama daripada awal ayat surah Ali Imran dari ayat 10 hingga 15. Sekarang kita lihat dulu hukum-hukum daripada setiap ayat. Insya-Allah semoga sahabat-sahabat selepas ini dapat memastikan bacaan kita itu tepat ya. Jadi yang mana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelum ini yang saya dah beri teguran, insya-Allah jangan ulangi lagi. Sebelum kita meneruskan bacaan ayat, insya-Allah sekali lagi teman-teman yang merasakan perkongsian ini bermanfaat, kita harap dapat menekan button share. Insya-Allah kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang merasakan susah nak ingat ustaz ni, banyak sangat perkara-perkara ni. Nak ingat nun mati lagi, mim mati lagi, hukum qalqalah lagi dan pelbagai hukum-hukum yang lain lagi. Jangan risau dan bimbang, insya-Allah bila kita selesai bacaan semua ayat ini, saya akan bagi tahu bagaimana caranya teman-teman dapat mengingatkan pelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Kita belajar satu hukum satu-satu masa. Bagaimana caranya? Insya-Allah saya ceritakan sebentar saya lagi. Kita lihat dahulu sambungan ayatnya. Dengungkan di sini 2 harakat. Nafiza, za 2 harakat. Lika la'ib, ada pantulan di sini. Ba huruf qalqalah sughra di sini. Rotal, di sini tanwin bertemu lam. Asalnya la'ib rotan, tan. Tapi bila datang lam jadi hukum idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Jadi kita terus masuk tal. Bukan tan lagi dah. Siapa baca tan, salah. Yang betulnya la'ib rotal. Liulil, bukan liulil tetapi lil ya. Liulil absar. Dan ra-nya dibaca tebal di sini. Kerana datang sebelumnya huruf mat. Dan sebelum huruf mat itu huruf yang berbaris fathah. Cuba dengarkan. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Alhamdulillah. Baik, kita terus. Kita lihat ayat seterusnya. Zuyyina lin, ya tekankan. Zuyyina lin
dengungkan di sini wajibul gunnah. Setiap kali teman-teman jumpa nun sabdu ataupun mim sabdu di dalam Al-Quran, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Linnasi hubbush, ba bersabdu, shin bersabdu. Tekankan. Hubbush, ba baris depan terus naik di atas shin yang bersabdu. Di sini namanya alif lam syamsiah. Lamnya tidak dibunyikan. Lamnya disamarkan ataupun dihilangkan pada bunyi, tetapi masih kekal pada tulisan. Hubbush syahawati minan nisa. Nisa dibaca 4 atau 5 harakat. Iwal banina wal qanatir. Kalau pilih untuk waqaf lah ya. Pilih untuk waqaf. Kita tengok daripada sini. Baik, kalau pilih untuk sambung wal qanatiril, ril, ra baris bawah naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Di sini alif lam qamariyah, ini alif lam qamariyah, ni alif lam qamariyah, ini alif lam syamsiah, ini alif lam syamsiah. Sahabat-sahabat perhatikan, lamnya tak ada tanda mati, lam ni tak ada tanda mati. Lam ni ada tanda mati. Ini juga ada tanda mati. Ini juga ada tanda mati. Jadi, yang ada tanda mati itu namanya alif lam qamariyah, yang tak ada tanda mati itu namanya alif lam syamsiah. Cara bacaannya, yang ada tanda mati dijelaskan bunyi lam, yang tak ada tanda mati, lamnya itu tidak dibunyikan. Baik. Muqa. Di sini ikhfa dibaca tebal kerana nun mati datang selepasnya huruf ta yang bersifat isti'la. Muqantarati minaz zal bersabdu. Zahabi wal fiddati wal khailil. Khailil. Jangan baca khailil. Ramai baca lil. Sepatutnya di sini lil musawwamati wal alif lam qamariyah sekali lagi. Di sini juga alif lam qamariyah, di sini juga alif lam qamariyah. Wal an'a. Di sini izhar halqi. Jelaskan saja. An'ami wal hars. Hars. Ra di sini jadi tebal. Hars. Jangan baca hars. Hars tak betul. Dia kena baca hars. Harf, harf, sa di hujung lidah. Makhraj yang terakhir adalah huruf sa. Harf wal harf. Cuba dengarkan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Baik, begitulah kalau sahabat-sahabat boleh baca dalam 2 nafas. Kalau boleh baca dalam 1 nafas, 3 baris ini silakan. Tapi kalau katalah kita tak sampai, Ustaz, ayat ni panjang sangat, 3 baris, nak baca macam mana? Kita, yang penting, waqaf bagi betul. Contohnya kita sampai pada wal banin saja. Berhenti pada wal banin. Ambil pada wal banin balik. Contohnya, saya tunjukkan contoh bagi sahabat-sahabat yang mungkin nafas yang tidak panjang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Itu kalau kita berhenti 3 kali. Kalau kita 3 kali pun tak boleh, cari tempat untuk berhenti 4 kali. Mengikut kemampuan masing-masing lah ya. Kerana setiap orang itu kita tahu kemampuannya tak sama. Kalau kita memang qari'ah mungkin boleh baca 1 nafas. Kalau orang kebanyakannya 3 baris selalunya memang tak boleh baca lah dalam 1 nafas. Jadi kena cari tempat-tempat yang sesuai berhenti. Kalau berhenti contohnya pada sini berhenti nisa. Kalau berhenti pada sini banin. Kalau berhenti pada sini qanatir. Kalau berhenti pada sini muqantarah. Begitulah seterusnya. Yang penting berhenti bagi
betul dan ibtidak balik pada tempat yang betul. Baik, kemudian kita teruskan. Za di hujung lidah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Baik, saya bagi tahu ke sahabat-sahabat sebelum ini. Nun mati bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani ada 4 perkataan. Mungkin sahabat-sahabat yang nak tolong tulis. 4 perkataan ini dia tak dibacakan dengung. Iaitu nun mati bertemu ya ataupun nun mati bertemu waw. Yang mana nun matinya ada tanda mati. Lihat di sini. Nun matinya ada tanda mati. Kerana di sini hukumnya izhar mutlak. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Di sini hukumnya izhar mutlak. Dibacakan dengan jelas. Tanpa dipanjangkan. Jangan pula kita baca hayatid dunya. Kita baca dengung 2 harakat macam idgham bi gunnah. Tak betul ya. Di sini kena baca hayatid dunya. Dun. Jelaskan saja dun terus masuk ya. Kemudian wallahu a'lam. Di sini ikhfa 2 harakat. Dahu 2 harakat. Ha pedas ya. Husnul ma'ab. Di sini diberikan pantulan khalkhalah kubra. Cuba dengarkan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Baik, begitulah insya-Allah. Sekarang kita teruskan bacaan ayat yang seterusnya. Sebelum kita meneruskan, boleh tak saya nak lihat respon daripada teman-teman. Terima kasih juga yang baru bersama dengan kita dan juga tolong tulis poin-poin. Warsina, Sarina, Ruslina, Wardah, Niza, Syarina, Syahbanun, Nurain dan juga ramai lagi teman-teman yang lain yang tolong tulis poin-poin yang kita tuliskan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Baik. Kita teruskan dahulu. Sebelum kita teruskan sekali lagi, boleh tak? Saya nak dapatkan feedback daripada teman-teman. Macam mana penyampaian kita? Adakah teman-teman dapat mempelajari sesuatu ataupun tidak? Mungkin boleh beri sedikit komen ataupun cadangan, penambahbaikan dan sebagainya. Dan juga yang belum lagi menekan button share, insyaAllah, boleh sekali lagi kita mendapatkan sokongan dan dokongan daripada teman-teman dengan menekan button share, insyaAllah ya. Baik, kita lihat sambungan ayat ini. Qul, jelaskan saja bunyi lam matinya tanpa dipanjangkan, terus masuk. A'unabbi'ukum. Di sini izhar syafawi. Mim mati bertemu ba. Mim mati dalam izhar syafawi. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, mim matinya tidak dituliskan tanda mati. Cara bacaannya macam mana? Dia sama seperti kita baca hukum iqlab. Macam mana baca hukum iqlab? Iaitu bibir dibiarkan renggang sedikit. Ada macam ruang sedikit. Bi'uku dua harakat ya. Bi khairim di sini idgham bi gunnah, dengung 2 harakat. Di sini ikhfa 2 harakat. Dzalikum. Coba dengarkan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Baik, kemudian kita lihat di sini. Lilladzina taqaw di sini ikhfa 2 harakat. Darabbihim izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mimnya. Di sini dengungkan 2 harakat. Ikhfa di sini 2 harakat. Di sini tempat-tempat yang nak kena dua tu kadang-kadang orang tak disiplin. Dia baca macam mana? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu tak betul. Yang betulnya jannatun tajri min. Di sini juga ikhfa 2 harakat. Ha pedas. Tihal anharu khalidina fiha. Kemudian wa azwajum. Di sini idgham bi gunnah, dengungkan 2 harakat.
mutahharatu. Di sini juga idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw, dengung 2 harakat. Masuk beserta dengung. Wa ridwanum. Sini juga idgham bi gunnah. Wa ridha, dad makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri mengikut keselesaan ya. Wa ridwanum, dengung 2 harakat barulah minallah. Dan bila kita pilih untuk waqaf pada perkataan Allah, pastikan diberhentikan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan pula kita berhenti minallah. Itu tak betul lah ya. Jadi kena pastikan waqaf kita itu dengan betul. Kemudian terus pada wallahu basi so. Jangan baca basi, kalau basi jadi huruf sin. Wallahu basiru. Di sini iqlab. Iqlab dia macam ikhfa syafawi tadi. Dia kena baca dengan 2 harakat, bibir dibiarkan renggang sedikit. Kalau macam sini kan ikhfa syafawi. Unabbi'ukum, sama juga di sini. Basiru, 2 harakat. Iqlab senang nak tengok. Sahabat-sahabat kalau jumpa dalam Al-Quran, dia baris itu, kalau baris 2, dia tulis satu baris ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Itu hukum iqlab. Kalau nun mati juga begitu. Dia tulis nun mati, nun diberikan tanda mati. Dia tak ada tanda mati dah, diberikan tanda mim kecil di atasnya itu. Itu juga menunjukkan nun iqlab ya. Dikena baca dengan ditukarkan bunyi asalnya basirun, ron rin run. Tetapi bila datang ba, dia ditukarkan kepada bunyi mim yang nipis. Basiru, yang nipis 2 harakat. Bil ibad. Cuba dengarkan. Lilladzina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Kalau pilih untuk waqaf di anhar, kalau boleh sambung sampai fiha pun tidak ada masalah. Mengikut kemampuan masing-masing lah ya. Kalau pilih anhar, terus sambung khalidina fiha. Khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Wallahu basirun bil ibad. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 200, bukan 200 lah, ayat 10 hingga ayat 15 surah Al-An'am. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau sahabat-sahabat dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Siapa yang nak minum air, silakan minum air dulu. Kita bagi masa mungkin 30 saat ataupun 1 minit untuk teman-teman perbetulkan kedudukan, dan insya-Allah untuk kita baca ayat ini sebentar lagi. Juga sebelum kita mulakan bacaan ayat, sekali lagi sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, saya harapkan dapat menekan button share. Kita kongsikan supaya ahli keluarga kita juga dapat mempelajari sesuatu. Dan bagi mereka yang merasakan perkongsian yang saya sampaikan sebentar tadi terlalu banyak untuk dihadam, terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang, jangan risau. Setelah selesai kita baca ayat ini bersama-sama, saya akan bagi tahu teman-teman bagaimanakah cara yang mudah untuk mengingati pelajaran satu persatu, insya-Allah dengan cara yang lebih mudah. Baik, insya-Allah kita baca dahulu bersama-sama dengan dimulakan dengan bacaan isti'azah di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. كدأب آل فرعون والذين من
قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan teman-teman yang dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan sebentar tadi. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian tersebut bermanfaat, jangan lupa tekan button share dan jangan lupa berikan saya like dan juga heart insya-Allah untuk saya terus bersemangat. Dan bagi teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat ini, iaitu ayat 16 surah Ali Imran dan seterusnya, insya-Allah sehingga kita khatam Al-Quran bersama-sama, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Fatihah jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Jadi yang belum lagi like page, boleh like page. Dan juga saya bagi tahu tadi, mungkin ada di antara kita yang merasakan terlalu banyak nak ingat hukum-hukum tajwid yang saya berikan. Jangan risau dan jangan bimbang. InsyaAllah saya nak mengajak teman-teman untuk marilah menjadi ahli cepat Quran. Kerana bagi mereka menyertai menjadi ahli, kita akan kirimkan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid ke rumah anda. Kita akan hantar buku fizikal seperti mana yang tertera di layar tersebut. Kita hantar sebuah buku asas, kita hantar sebuah buku tajwid ke rumah anda untuk kita belajar balik daripada asas.
kita betulkan kembali makhraj-makhraj huruf, kita belajar kembali hukum-hukum tajwid satu persatu, insya-Allah saya huraikan dengan detail, dengan jelasnya, satu hukum satu-satu masa, satu video satu hukum, satu video satu hukum, insya-Allah. Keseluruhan rakaman buku asas dan tajwid ini juga kita telah rakamkan dalam bentuk video. Ada lebih daripada 150 video pengajian. Dan selain daripada 150 video pengajian rakaman buku asas dan tajwid, sahabat yang menjadi ahli cepat Quran akan diberikan rakaman Al-Quran 30 juzuk. Bererti satu muka surat, satu video akan ada 604 video pengajian tambahan. Jadi keseluruhan sahabat-sahabat akan dapat, yang akan diberikan daripada masa ke masa, iaitu hampir 800 video pengajian. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah sama-sama kita bertekad dan berazam untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bacaan Al-Quran kita tahun hadapan, insya-Allah Allah panjangkan umur kita, bertemu dengan Ramadan tahun hadapan, insya-Allah bacaan Al-Quran kita lebih baik sewaktu dibandingkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan yang baru lepas, insya-Allah. Jadi, sekali lagi, yang mana yang nak dapatkan dua buah buku ini, yang nak dapatkan rakamannya dan juga nak mendapatkan konsultasi eksklusif bersama dengan kami, one to one, insya-Allah kita berikan, dan juga kita berikan nota ringkasan asas tajwid kepada yang menjadi ahli. Jadi komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran sekarang, insya-Allah admin kami akan bantu anda untuk mendaftar sebagai ahli. Jangan bimbang, mungkin akan ada yang tanya, Ustaz, kalau join jadi ahli ini ada tak nak kena bayar yuran bulanan ataupun tahunan? Jawapannya, tidak ada yuran bulanan ataupun yuran tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian hanya sekali sahaja untuk seumur hidup. Sekali sahabat-sahabat join jadi ahli, insya-Allah sahabat-sahabat akan mendapat manfaatnya sampai bila-bila. Selagi mana ada umur kita, selagi mana Allah panjangkan umur kita, selagi itulah sahabat-sahabat insya-Allah akan dapat bimbingan daripada kami untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita bertekad dan berazam. InsyaAllah, mungkin kali inilah kita selalu hadiahkan suami kita kasut, jam dan sebagainya. Mungkin kali ini kita pilih untuk hadiahkan suami kita dua buah buku ini dan juga rakamannya, supaya suami kita juga selepas ini bacaan Al-Qurannya lebih mantap, lebih berkeyakinan untuk menjadi imam dalam solat kita. Begitu juga mungkin ada para suami yang nak hadiahkan buku ini kepada isteri, boleh jadi ahli, insya-Allah kita beri isteri kita dua buah buku ini dan dapatkan panduan daripada rakaman bacaan bagaimanakah untuk mereka meningkatkan bacaan Al-Quran. Jadi, sebelum saya berakhir, saya nak buka, mungkin ada teman-teman yang ada soalan yang nak tanya, insya-Allah saya buka satu ataupun dua soalan bagi mereka yang nak tanya bagaimana tentang pelajaran yang baru kita ambil sebentar tadi. Dan juga saya nak maklumkan sebelum saya terlupa, bagi teman-teman yang duduk berdekatan dengan Kuala Lumpur dan Wangsa Maju, insya-Allah bulan hadapan iaitu bulan Julai, kita ada satu pengambilan kelas di center kita, di pusat pengajian kita di Wangsa Maju ataupun di Ceras. Kita berikan pengajian sebulan percuma. Jadi sahabat-sahabat datang duduk dalam kelas, belajar selama sebulan. Kalau rasa kelas itu bermanfaat, nak sambung bulan kedua iaitu bulan Ogos, alhamdulillah dialu-alukan. Kalau tak mau pun tidak ada paksaan. Jadi bagi mereka yang duduk berhampiran dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, Ceras, jangan lepaskan peluang ini. Daftar segera, insya-Allah. Kalau nak daftar, boleh WhatsApp kami ataupun boleh call kami di nombor yang tertera, insya-Allah, untuk join kelas Julai intake nanti. Kita berikan sebulan secara percuma. Dan juga bagi mereka yang nak mendaftar terus ke pengajian untuk menjadi ahli cepat Quran, boleh pergi ke website www.cepatquran.com ataupun boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. Pihak admin kami akan hubungi nanti bagaimana untuk mendaftar. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa ikuti sambungan bacaan ayatnya esok hari. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga,
akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu, sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.